Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Pada hari ini sekali lagi Pak Haji bersama dengan bapa, ibu, tuan, puan, saudara-saudara di mana juga kita berada. Ya, selamat kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah puasa kita ini, insya-Allah. Dan tahun inilah tahun yang terbaik dalam hidup kita. Dan hari ini adalah hari yang paling baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi bagi meneruskan lagi kuliah kita ya pada hari ini, ya harap Pak Haji janganlah ada yang jemu-jemu pula untuk belajar tentang herba-herba ni. Dah lah kita generasi yang dah tua-tua dulu dah tak ada dah ya. Tinggal generasi yang ada ni banyak yang tak kenal tentang herba. Jadi hari ini Pak Haji nak cerita pasal mutiara. Iman adalah mutiara. Mutiara lah. Mutiara apa tu? Ini rumput mutiara. Ada orang tak kenal lagi tentang rumput mutiara. Tapi bukan mutiara ni yang Pak Haji nak cerita, tapi ceritalah dulu sebelum cerita pasal mutiara yang sebenar. Rumput mutiara ini atau orang panggil juga dengan lidah ular, digunakan untuk demam. Ya, kebanyakannya demam, kita rebus dia sampai mendidih, lepas tu kita tutup api dia, lepas tu dimasukkan dengan gula merah. Kemudian kita minumlah airnya. Sama juga kita buat dengan pokok temulawak. Temulawak pun macam tu juga. Temulawak tu kita ambil dia, kita potong-potong, kita rebus sampai mendidih. Bila dia mendidih, kita tutup api dia, kita masukkan dengan gula merah. Lepas tu kita boleh minum. Masya-Allah. Itu adalah terbaik untuk hati juga. Temulawak untuk hati. Tapi hari ni Pak Haji nak cerita lagi pasal mutiara ni. Jadi duk cari mutiara ni ya bukan yang senang juga mutiara ya. Mutiara ni ada berbagai jenis. Sepanjang usia Pak Haji ni, Pak Haji pernah nampak mutiara yang paling besar. Besar mana? Besar. Besar mana? Besar buah kelapa. Adakah mutiara besar buah kelapa ni? Ada. Diambil daripada Laut Arab. Dihadiahkan kepada kerajaan Majapahit di suatu masa dahulu. Jadi alhamdulillah Pak Haji sempat untuk pergi ke tempat penyimpanan khazanah kerajaan Majapahit, di mana dia menunjukkan sebuah mutiara besar yang diambil daripada Laut Arab. Entah tahun ke berapa, tak bolehlah kita nak bacanya. Masya-Allah ya. Baik, yang biasanya kalau Pak Haji selalunya ambil mutiara ni di pasar Filipin. Mana tu pasar Filipin? Pasar Filipin iaitu di Sabah. GM kita lah, pergi dengan GM kita dekat Sabah tu ada pasar Filipin menjual mutiara-mutiara yang banyak. Jadi di situlah yang diambilnya mutiara. Ada yang elok-elok dan ada berbeza warnanya. Sepanjang hidup Pak Haji telah diberikan satu hadiah mutiara yang paling cantik sekali, iaitu yang Pak Haji dapat di Irian Jaya. Masya-Allah. Ya, di mana orang kampung budi bahasanya tinggi ya. Kadang-kadang kita pergi jauh-jauh, apa sebutannya, dia kata, "Pak Haji, aku tak ada apa yang nak mengingatkan aku kepada Pak Haji. Ambillah dia punya mutiara hitam yang aku ambil ni." Oh, masya-Allah. Mereka menyelam. Mereka adalah orang yang boleh menyelam di dalam laut untuk mengambil mutiara ni. Masya-Allah. Ada yang warna putih, ada yang berwarna sikit pink ya, pink, dan ada yang berwarna hitam. Perbezaan warna-warna ini adalah untuk tujuan pengobatan yang berbeza. Kalau tak salah Pak Haji dalam 3 tahun 4 tahun yang lepas, Pak Haji sempat pergi ke Laut Andaman. Laut Andaman. Di mana Laut Andaman ya? Laut Andaman ni di antara Thailand, Indonesia dan juga Malaysia. Dekat sebuah pulau ya, iaitu di mana pulau itu ya? Di Krabi. Dekat dengan satu tempat namanya Krabi di Thailand. Apa khabar orang kita di Thailand yang menyaksikan Pak Haji pada hari ini? Pak Haji dah sampai di situ, di Krabi tersebut. Kita pergi di sebuah pulau ya, di sebuah pulau. Di situ ada juga banyak mutiara. Masya-Allah. Dan hari ada banyak juga mutiara yang dipelihara. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebutkan ialah pengobatan menggunakan mutiara ini. Masya-Allah, hebat. Boleh tak mutiara ni dijadikan obat? Selalunya orang guna mutiara buat apa ni? Dia buat sebagai kalung, buat rantai, atau orang pakai dekat sini. Kalau kita tanya dia sebab apa dia pakai tu, dia kata nak bagi sejuk badan. Betul.
Mutiara ni memang dia sejuk badan. Tetapi kalau dalam pengobatan orang-orang dulu-dulu, mutiara ni digunakan untuk sejuk badan ni ada untuk bagi mata terang, bagi kita hilang kita punya selaput mata, bagi kita boleh jangan ada rabun, terutamanya rabun malam dan sebagainya. Macam mana mutiara itu diambil saja mutiara kemudian direndam lebih pada 24 jam, maka air dia pada itulah yang digunakan untuk menitis di bahagian mata, sejuk. Ya, jadi oleh sebab itu maka mereka yang ada mutiara hari ini bolehlah menggunakan mutiara untuk mata. Itu salah satu khasiat daripada mutiara. Baik. Sebenarnya mutiara ni untuk ubat apa yang sebenarnya? Dia sebenarnya adalah untuk ubat hati, untuk liver. Paling bagus kalau ada orang yang telah dikatakan bengkak hati. Macam mana cara kita gunakan? Apakah kita rendam airnya? Tidak. Iaitu kita kena tumbuk. Ya, kita carilah mutiara-mutiara yang benar. Maksudnya mutiara benar. Semua mutiara benar. Ya. Mutiara yang daripada laut. Yang kecil-kecil. Yang mutiara ni yang orang jual mahal tu sebab yang dia bulat tu. Dia bulat, dia sharp bulatnya tu. Lagi besar, kemudian dia bulatnya, warnanya, itu yang jadi makin mahal. Tetapi kita ambil lah mutiara-mutiara yang murah-murah tu. Kita tumbuk jadikan serbuk sikit saja. Serbuknya sikit saja. Pak Haji kira lebih kurang dalam setengah sudu kecil tu, setengah senduk kecil tu, yang kecil tu yang kita buat senduk teh tu. Jadi ataupun sudu teh tu kita ambil di hujungnya sedikit ataupun setengahnya itu, lalu dibancuh ke dalam air lalu diminum. Itu sangat baik untuk hati, untuk liver. Banyak orang tidak tahu bahawa banyak masalah yang datang pada masalah hati. Ya, semalam kita telah bicarakan, sebelum ini kita telah bicarakan tentang detoksifikasi. Bagaimana detoksifikasi itu bermula daripada hati, daripada liver. Tetapi yang Pak Haji nak sebutkan ini, dia bukan hanya mempengaruhi kepada hati yang kita panggil liver tu, tetapi dia pergi kepada apa yang disebut sebagai perasaan hati tersebut, iaitu jantung hati. Di mana jantung hati? Kita tahu bahawa orang kalau ada masalah hati, kita boleh lihat begini. Macam mana kita nak tentukan orang tu ada masalah hati ataupun tidak? Mudah saja. Kita boleh tengok fizikal dan kita boleh tengok yang sebut metafisik. Apa yang katakan fizikal? Orang tu kembung selalu. Yang kedua, bahagian perut dia tu buncit. Sebab hati itu membengkak. Bila hati itu membengkak, perut dia tu agak sikit membuncit, busung sikit dia punya perutnya. Sebab itu lilitan perutnya ini sangat penting. Kalau begitu kita ambil satu tali panjang, ya, kita lilit di bahagian pinggangnya sampai bertemu di bahagian pusatnya. Daripada pusat tu kita berdiri, kita ukur sampai ke bawah. Ketika kita berdiri itu yang mana lebih panjang, lilitan pinggang kita ataupun kita punya berdiri itu lebih tinggi. Jadi kita ukurlah. Kalau ada tali tersebut, bila kita pegang di pusar, kita letak sampai ke bawah, ada lebih sampai ke bumi lebih, berartinya dia akan ada masalah di bahagian hati. Ini hati-hati, masalah hati. Baik, Alhamdulillah. Jadi pada hari ini Pak Haji nak sebut lagi, ya, kalau masalah hati yang serius itu, kita boleh tak gunakan ni? Okey, yang pertama sekali Pak Haji nak sebutkan ialah tentang orang yang ada bengkak hati ni. Bila hati kita mula terkontaminasi, mula kena penyakit hati ni, maka dia timbul fikiran kacau-kacau. Dia mai fikiran tu kita tak boleh tolak. Kita bukan nak fikir, kita tak mau fikir ni, kita pun nak fikir yang elok-elok. Kita pun dah tua dah, kita fikir yang elok-elok saja. Tapi dia datang juga fikiran yang tak elok. Pasal apa datang fikiran tu? Masalah dia di hati. Sebab itu dalam pengobatan herba, soalan yang kita tanya kepada seseorang, ya, kita nak tengok dia ada masalah hati atau tidak, kita akan bertanya dekat dia, datang tak fikiran yang orang kata yang negatif. Fikiran nak matilah, hidup segan mati tak maulah. Kalau duduk di dalam majlis ramai-ramai pun tak suka. Sat lagi duduk majlis seorang-seorang pun tak suka. Ya, kadang-kadang duduk di bawah tangga.
duduk senyap sorang-sorang, orang kata duduk di bawah tangga. Sebab apa tu? Dan kadang-kadang ada rasa macam nak marah ke anak cucu, ya. Jadi sebab itu semua adalah hati. Itu adalah masalah hati. Dan kalau masalah hati itu menjadi semakin kuat, maka dia akan jadi hipotensi. Itu dia punya ending dia. Dia pergi ke saraf. Nanti akan Pak Haji membahaskan lagi tentang masalah hati ini, insya-Allah. Baik, kemudian jadi kita faham bahawa penggunaan daripada mutiara ini ialah untuk menghilangkan resah. Resah tu, kalau dalam teori 4 unsur, tanah, air, api, angin, dia adalah unsur panah. Sama ada dia jadi angin ataupun dia unsur api. Bila dia jadi panah, dia resah. Bila dia jadi resah, dia tak gembira. Dan kulitnya kebanyakan, kulitnya itu akan jadi banyak berminyak dan berjerawat. Muka dia berjerawat banyak. Ini adalah salah satu. Ya, kita tahu bahawa bila ada masalah hati ini, dia pergi ke organ-organ hujung. Ada masalah di rambut kita, gugur. Gugur rambut kita. Sebab apa? Masalah hati. Ada orang ada masalah hati yang tidak gugur rambut? Ada. Tetapi kebanyakannya orang yang ada masalah hati, dia gugur rambut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia jadi kulit kita gatal-gatal. Kulit gatal itu kerana masalah hati juga. Ketiganya apa? Kuku. Ni kuku kita, ini yang Pak Haji ni, kuku yang kuning ni, sebab semalam kita dah uji kan, kita dah uji dengan kunyit dan sebagainya. Jadi kuku kita ini bukan kuning, tetapi dia ada bercak-bercak putih. Zinc oxide tu yang orang kata ini kelebihan zinc. Ini adalah defisit zinc, kekurangan zinc. Ya, itu adalah masalah hati sebenarnya. Ya, dan bukan hanya kepada kuku, masalah hati ni juga kita boleh lihat daripada semua organ-organ. Ada setengah-setengah kukunya rosak terus kukunya. Ya, dia jadi hitam dan rosak. Itu adalah liver, hati. Ya, jadi oleh sebab itu maka pengobatannya apa dia? Mutiara. Yang paling yang Pak Haji nak sebutkan ini, orang yang ada dia punya ini, dia akan mengganggu fikiran. Dia lupa. Orang yang ada masalah hati ni dia lupa. Selalu dia lupa. Bukan lupa sebab tua, biasa. Kalau dah tua kita lupa tu biasa. Siapa pun ya begitu. Tetapi kalau orang tu rajin baca Quran, dia tak lupa. Dia tak lupa. Ini dibuktikan oleh guru kita yang umurnya tua-tua 100 tahun dan sebagainya, guru Al-Quran. Lupa tak? Dia tak lupa. Itu mujizat daripada Al-Quran. Jadi kalau siapa nak bagi otak dia terang, jangan tinggal Al-Quran. Baca Al-Quran terus menerus setiap hari. Ambil pada Ramadan ini, kalau belum mula, teruskan. One day, one juzuk. Satu hari, satu juzuk. Alhamdulillah. Dan masuk juzuk yang hari ini kita masuk juzuk yang keempat dah kita. Masya Allah. Kita habiskan. Baik. Jadi apa yang Pak Haji nak sampaikan di sini, bahawa kalau orang itu ada masalah perasaan, dia jadi panas, dia jadi gelisah, dia jadi tak gembira, dia jadi tak tenang, dia jadi fikiran yang aneh-aneh lah. Dalam bahasa Indonesia kata, yang aneh-aneh mendatang dalam dirinya. Baik semak, cek, tengok pada liver. Mungkin sudah ada masalah kepada liver. Tambah pula akan datang dengan kembungnya, kemudian lagi perutnya itu menjadi busung, maka kita tengok itu adalah masalah liver. Jadi oleh sebab itu, sampai sejauh manakah sejauh manakah yang kita panggilkan dia punya mutiara ini kita ubat untuk orang yang ada masalah hati? Sejauh mana? Sejauh sampai kepada penyakit jiwa. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang 4 unsur, tanah, air, api, angin. Api dan angin itu mewakili panas, air dan tanah itu mewakili dingin. Sampai kalau kepanasan itu terlalu tinggi, dia naik atas. Dia naik ke atas apa dia? Dia naik di bahagian kepala. Itu dia jadi meracau. Dia bercakap pada waktu dia tidur. Waktu dia tidur tu dia cakap. Itu adalah apa dah? Panas. Panas apa? Panas di dalam. Sebab apa? Dia naik ke atas. Memang betul. Benda panas naik ke atas. Benda sejuk turun ke sebelah bawah.
Jadi oleh sebab itu bila dia sampai tidur dia dah meracau ataupun tidur dia bercakap lah, kita kata cakap apa kita pun tak tahulah ya, tetapi bila dia cakap itu maksudnya menandakan bahawa kepanasan di hatinya, terbakar di hatinya. Cuba minta lidah dia, kita minta tengok lidah dia, tengok di hujung lidah tu warna merah. Itulah maksudnya kepanasan di hati. Kepanasan di hati itu nampak di hujung lidah kita. Memang di hujung lidah tu dia adalah jantung. Kita pun belajar dah semua. Pelajar-pelajar CJ yang dah belajar dulu, itu jantung, betul? Jantung. Tetapi hatinya kalau kita tengok di sebelah depan merah, dia merah sampai ke belakang dan pupa-pupa dia timbul. Serabut-serabut lidah tu timbul. Itu masalah hati. Di tepinya juga merah lebih. Macam juga kita nak tengok orang kalau tangan dia merah begini, tapak tangan dia merah kedua ini, dia adalah masalah hati. Masalah hati. Kita tengok ni tapak tangan Pak Haji ni merah ke tak ni. Tentang tapak tangan ni pun menarik ya. Ada satu kaedah yang Pak Haji ajar orang tengok tapak tangan. Satu hari Pak Haji pergi ke Dubai. Daripada Dubai itu pergi ke satu tempat, satu negeri lah kita kata, Sharjah namanya. Sharjah. Sampai dekat hotel tu. Duduk di hotel tu nak bertemu dengan imam dia. Imam di situ, imamnya Masya Allah, orang kaya, bangunan dia Masya Allah tinggi. Ya nak jumpa orang kaya lah kononnya. Duduklah dekat sebuah hotel tu, maka datanglah imam itu. Tapi sebelum imam tu datang, orang-orang imam tu datang lagi. Datang dulu sebab mereka nak kena lihat dulu, Pak Haji ni siapa. Sebab imam ni dia imam pada negeri tersebut. Ya, bacaannya macam Masya Allah, macam kita dengar dekat Masjid Mekah. Masalah Pak Haji duduk itu, orang-orang Arab yang duduk itu, dia tanya, apakah keilmuan yang kamu ada? Mereka ni semua pensyarah daripada sebuah universiti. Pensyarah. Jadi Pak Haji kata, salah satu keilmuan saya boleh tengok di bahagian tapak tangan ni. Dia berkata, tak boleh di sini. Pasal apa? Jangan meramal. Dia kata, meramal ni syirik. Astaghfirullahaladzim. Dia kata, ini bukan meramal. Meramal tu nak tengok ni masa depan ni macam mana. Hak tu Pak Haji pun tak tahu. Meramal ini tengok tapak tangan ni, nak tengok nadi dia berapa, tengok warna tapak tangannya, warna hijau lah, warna merah lah, warna putih lah. Itulah kita sebutkan teknik mendiagnosis berdasarkan tapak tangan. Dia kata jangan, kalau buat di sini, kamu buat begini, kamu pasti ditangkap di negeri ni. Oh tak boleh, tak boleh rupanya di situ. Itu satu pengalaman di satu negeri di Arab. Kalau pergi di Arab, janganlah kita duduk pergi tengok-tengok tapak tangan ni, kena tangkap masuk penjara. Itu yang pertama. Kawan Pak Haji duduk di negeri Arab, dia orang Indonesia, dia belajar bekam dan belajar itu kita panggil apa, kerok guna kerok dengan guna wang tu, guna duit tu. Ambil keruk dekat kita punya belakang ni. Dia pun orang sakit, dia pergilah keruk itu. Tak dia meninggal, Masya Allah. Tuhan, Qisas ni apa dia? Maksudnya hukum bunuh. Keruk tu bila mereka cek tengok, orang Arab cek tengok di belakang dia merah dan juga di sebagainya, maka dipersidangkan di bawah akta ataupun di bawah undang-undang hukum bunuh. Allahu Akbar. Ganggu sungguh keilmuan ini. Jadi begitulah juga dengan ilmu ni. Jadi alhamdulillah lah, dipendekkan cerita semuanya alhamdulillah selesai. Jadi itu adalah antaranya. Cuma Pak Haji nak sebut kata ini ada satu kaedah. Macam mana nak tengok orang yang ada masalah liver, dia merah kuat ni. Begitu juga dia air kencing. Sebab itu dalam pengobatan Islam, boleh atau tidak kita melihat air kencing orang? Ini satu persoalan yang menarik. Boleh atau tidak kita melihat air kencing orang sakit dalam pengobatan Islam? Kita tak mau bicara tentang pengobatan hari ini. Pengobatan hari ini pengobatan daripada barat.
Soalannya, dalam pengobatan Islam, boleh atau tidak kita melihat air kencing orang sakit? Sebab nak tengok masalah hati ini, air kencing ni hitam. Dan kadang-kadang berdarah. Hitam dan berdarah. Kalau kita tengok air kencing tu dah mulai hitam dan berdarah, maka itu adalah masalah hati. Sebab sudah berlaku pendarahan. Kalau air kencingnya berbuih, itu masalah ginjal. Ya, masalah buah pinggang. Kalau air kencingnya tak bau urin, itu masalah ginjal. Itu adalah antaranya. Jadi dalam Islam menyatakan boleh bagi seorang perawat melihat air kencing. Sebab salah satu metode ya, bahasa Indonesia panggil metode untuk menentukan penyakit dengan melihat air kencing. Boleh. Hujahnya di mana? Alasannya di mana? Ini pernah berlaku kepada Umar Ibn Aziz. Sebab tu khalifah dipegang oleh Umar Ibn Aziz, yang kita tahu dengan kewarakannya, dengan kesolehannya, Masya Allah, subhanallah. Walaupun pemerintahan Umar Ibn Aziz hanya 2 tahun saja, tetapi serigala tak makan kambing kerana ketakwaan Umar Ibn Aziz. Orang yang gembala kambing mengetahui bahawa hari itu adalah hari kematian Umar bin Aziz bila dia tengok serigala telah makan kambingnya. Nak cerita bahawa betapa solehnya. Baik, Umar bin Aziz ini membenarkan seorang tabib untuk melihat air kencingnya. Bila dia membenarkan itu, jadi menjadi rujukan. Ya, kita kena lihatlah generasi Rasulullah, generasi para sahabat di zaman hidup Rasulullah. Fasa yang pertama, fasa Rasulullah bersama dengan sahabat. Selepas saja itu, meninggalnya sahabat, kita tengok apa? Para tabi'in. Jadi maka rujukannya kepada situ mengambil bahawa mengatakan Umar bin Aziz juga mengizinkan. Mengizinkan apa? Mengizinkan melihat air kencingnya. Masya Allah. Subhanallah. Sebab itu kalau dulu, ya, kalau dalam ilmu pengobatan herba, keahlian seseorang itu dilihat daripada air kencing. Keupayaan dia melihat air kencing. Daripada air kencing itu dia dapat menentukan unsur mana yang jadi masalah. Itu ada di antaranya. Kalau air kencing itu lemak saja, apa itu? Nak tengok dia ada albumin ke, tak ada albumin ke, ya, ada masalah kerosakan ginjal atau tidak. Masya Allah. Ini yang Pak Haji nak sebutkan bahawa salah satu daripada fungsi mutiara ini kita tumbuk, ya. Kita tumbuk sedikit saja. Sedikit seperti mana Pak Haji kata tu, dibancuh dalam air. Tak payah masuk air panas. Tak payah masuk air panas pula. Ini bukan herba, ini mutiara. Tapi bagi halus betul-betul. Masuk dia ke dalam air biasa saja. Kacau-kacau, minum. Masya Allah, ya. Itu sangat-sangat baik untuk ingatan. Ada satu lagi, ya. Satu lagi iaitu kalau kita tengok tanda-tanda simptom hati ni, kita katalah macam disebut tadi, ada masalah kuku, masalah rambut, ya, dan juga sebagainya, dan dia buncit di bahagian perut ini, tak mau turun dia. Itu juga kita ambil mutiara. Mutiara sangat-sangat bagus kita ambil. Berapa kerap kita ambil mutiara ni? Sehari sekali saja, tidak boleh ambil banyak. Ya, jadi kita ambil maka sehari sekali, kemudian berselang-selang hari. Sebab apa? Kalau kita ambil terlalu banyak, apa yang akan terjadi? Dingin. Jadi gitu, sejuk. Tak boleh, tubuh badan kita pun tak boleh terlalu sejuk. Ya, tak boleh terlalu sejuk. Sebab kalau kita sejuk itu juga akan menyebabkan sistem badan kita tidak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua ialah untuk saraf. Saraf ini, kita faham, ya, saraf, ya, dia panggil saraf pusat. Dia duduk di bahasa di bahagian kepala ni, dia turun ke sebelah tulang belakang ni. Macam mana nak membetulkan tulang belakang? Betul, belajar teknik crack. Pak Tata, apa khabar Pak Tata yang mengikuti program ini? Alhamdulillah, terima kasih. Salam Pak Haji untuk Dr. Zaidul Akbar, ya, dan untuk Ustaz Fazlan, dan juga untuk Ustaz Husin. Terkenanglah Pak Haji ni hari ni dah mula terkenang dah. Apa dia? Ketika kita pergi Irian Jaya dulu, bawa kubah, ya. Masya Allah. Nanti minta pihak admin
ya pihak bahagian media untuk menunjukkan video bagaimana HBA bersama dengan Ustaz Fadlan, ya, bersama dengan Ustaz Husin, juga tidak lupa Ustaz Irham dan Pak Dadi dan Pak Agus. Pak Dadi dan Pak Dadang. Jangan lupa Pak Dadang dekat Bandung, apa khabar? Di Bandung ada 2 orang lagi, 3 orang lagi sahabat Pak Haji yang lama. Pak Dadang, Pak Dadan dan juga Pak Agus. Apa khabar semua? Dan semua ahli-ahli keluarga kita di sana, ya. Ramai lagi sebenarnya, ya, yang daripada pesantren di sana. Allahu Akbar. Merindui sekali. Dulu banyak harinya Pak Haji berada di Bandung. Alhamdulillah. Pak Dadan yang suka menyanyi, menghiburkan, Masya Allah, ya, terkenanglah di saat-saat tak boleh keluar ni, dan di saat-saat Pak Dadi sudah tidak bersama kita lagi. Masya Allah, ya. Ini satu yang sikitlah terguris, bukan terguris lah, tersentuh di hati. Apa pun kita mengalir, ya, dengan takdir apa yang Allah berikan pada kita, mengalir saja seperti air. Teruskan saja. Kita semua akan pergi ke sana nanti, insya Allah. Yang penting perjalanan kita benar. Yang penting perjalanan kita ini satu kebahagiaan, satu yang indah. Indah di mana? Indah di hati, insya-Allah. Baik. Jadi cerita pasal mutiara ini juga, seperti mana yang Pak Haji kata, saraf pusat tadi ni. Nak cerita pasal perbetulan tulang belakang. Dia ada masalah di saraf pusat. Saraf pusat ni dia daripada atas tu sampai dia turun ke bawah sekali, dia pergi sampai tulang yang terakhir dia panggil tulang koksid. Dan di antara 2 tulang, di tengah-tengah ni pula, tulang dekat sini pula, apa tu? Kita panggil tulang taraib, tulang sulbi dan taraib. Ini adalah Al-Quran. Cerita manusia itu dijadikan berasal, ya, daripada benihnya itu daripada tulang taraib. Taraib di sini orang perempuan. Tulang sulbi di tulang koksid, tulang yang paling hujung sekali. Baik, bagaimana cara kita untuk merawat orang yang tidak dapat zuriat keturunan? Ini menarik. Sebab apa? Dia tak dapat itu sebab count of sperm, jumlah sperm itu tidak mencukupi. Dia kena lebih pada 20 juta. 20 juta sekali per satu, apa kita panggil, satu apa, 20 juta ni satu ukuran apa, Pak Haji pun terlupa tadi ni. 20 juta ini per 1 ml, 1 ml itu dia kena dapat antara 20 hingga 100 juta. Tetapi dia tak dapat. Sebab apa? Sebab banyak faktor. Antaranya ialah masalah hati. Selalunya cuba kita perhati, orang kalau ada demam kuning saja, masalah. Orang ada masalah hati ini seperti mana yang Pak Haji sebut, dia boleh pergi kepada hipertensi. Macam mana kita nak rawat tulang pusat ni, saraf pusat ni, dekat bahagian tulang-tulang belakang ni? Ya, kita betulkanlah kira tu, kita betulkan apa semua. Kita ambil herba yang mempunyai kalsium, ambil susu. Susunya siapa? Susu Nasuka, susu Pak Haryo, ya. Ya, apa khabar teman-teman Pak Haji, Pak Supri, Pak Haryo, apa khabar ini, ya? Macam mana kita di Jogja? Apa khabar teman-teman kita di Jogja? Ibu Yanti, apa khabar dekat sana? Jadi alhamdulillah, ya. Jadi terima kasih, salam Pak Haji untuk Ustaz yang berada di Lombok. Teringat sekali ketika kita pergi ke Lombok tu, masya-Allah, ya. Jadi insya-Allah. Baik. Apa yang Pak Haji nak sebutkan tadi ni ialah tentang saraf. Tentang saraf pusat. Saraf pusat ni, ini dengar ni. Orang selalu duk kata saraf ni macam penyakit hantu. Pasal apa? Dia kata, Pak Haji, sekejap aku sakit tangan kanan, sekejap aku sakit tangan kiri. Kadang-kadang dia pergi ke bahagian belakang pula, belakang belah kiri. Lepas tu penyakit ni dia lari-lari lah hantu ni. Itu bukan hantu tu, itu saraf. Biasanya dia akan kebas ke ujung kaki, ujung tangan, dan dia akan sakit di bahagian kepala. Itu saraf namanya. Dulu jatuh kot, mungkin terjatuh.
Jadi oleh sebab itu, maka cara nak betulkan saraf itu dengan mengambil mutiara. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Mutiara itu dia membetulkan saraf di saraf pusat. Masya Allah. Termasuk juga untuk kesuburan, count of sperm, jumlah sperm yang bagus, itu ada di antaranya. Kemudian baik. Apa juga, dan ada satu lagi, iaitu yang Pak Haji nak sebutkan sini, bahawa fungsinya untuk ni ialah apa dia boleh juga untuk buah pinggang, ya, untuk buah pinggang. Jadi bagi mereka yang telah pun belajar, ya, bahawa masalah buah pinggang ni masalah hemodialisis lah, cuci buah pinggang. Kalau belum cuci lagi, kita guna apa? Pokok letup buah, ataupun bahasa Jawa panggil, bahasa Indonesia panggil ciplukan. Guna ciplukan tu, yang pokok, ya, bukan yang merambat, bukan, yang pokok. Itu sangat baik untuk buah pinggang. Jadi kita juga menggunakan ini juga, ya, juga menggunakan kita gunakan daripada mutiara juga untuk buah pinggang. Tapi orang yang masalah buah pinggang ni tolong bekam. Orang yang masalah hati tolong bekam. Sebab hati ni dia akan jadi ada permasalahan dengan zat besi. Kita tahu bahawa zat besi bila dia berlebihan menunjukkan bahawa fungsi hati itu lemah. Macam mana cara nak keluarkan zat besi yang berlebihan? Al-hijamah, bekam. Allahu Akbar. Masya Allah. Betapa tingginya pengobatan Islam. Dia nak bagi fungsi hati kita sihat. Islam mengajak, Nabi suruh kita bekam. Bila kita bekam itu, yang berbaik-baiknya kita bekam di sebelah belakang kita lah, betul setentang dengan hati. Kita boleh tengok dekat belakang tu, kita boleh susun 6 itu, kita susun kat situ, hati. Baik, begitu juga dengan buah pinggang. Buah pinggang ini, kalau kita lazim ni maksud selalu lah, kita bekam di buah pinggang, insya-Allah kita tidak hemodialisis. Yang ni yang paling bagus sekali Pak Haji nak sebutkan. Dia duduk di antara T11 dan T12. CTL. Kita belajar kan, C tulang cervical, thoracic, dan tulang L di sebelah bawah itu. Dia duduk tulang T itu ada 12. C ada 7. L ada 5. Yang sebelah bawah itu ada sakram, kemudian ada tulang koksid dia sebelah bawah tu. Tetapi tulang antara tulang T11 dan T12, tulang penghujung sebelah bawah tu, betul-betul dengan kita ukur, kita letakkan kita punya dua tangan ni, kita letakkan sebelah belakang ni, betul itulah. Maka bekam itu. Bekam di situ. Sebab ini yang kita nak faham ni. Kalau siapa belajar teori 5 unsur, tanah, air, api, angin, logam. Teori 5 unsur ini ada dalam dipanggil traditional Chinese medicine. Teori akupuntur, acupuncture. Cara dia nak cari titik anak, titik ibu, nak cari unsur dia apa? Unsur kayu kah? Unsur tanah kah? Unsur tanah api kah? Tanah air kah? Unsur angin kah? Unsur logam kah? Jadi dia nak cari tempat unsur-unsur itu, maka dia panggil teori 5 unsur. Apakah di dalam teori itu dia ada satu unsur yang menekan satu unsur? Ada satu unsur menekan satu unsur. Misalnya api. Kita lihat apakah api ini yang menekan air, unsur air. Jadi itu yang kita belajar. Tapi secara mudah saja, masalah di hati akan menekan di ginjal. Kebanyakannya orang tak sedar bahawa masalahnya di hati, rosaknya di ginjal. Tiba-tiba pergi hemodialisis. Bila dah pergi hemodialisis tu, cuci buah pinggang sampai bila? Sampai kapan-kapan. Kapan-kapan tu sampai bila-bila lah. Terus bahasa Indonesia. Jadi cucilah buah pinggang. Padahal kalau dia tahu tentang C12, T12 dan T11, dia bekam dekat situ 17, 19, 21, insya-Allah dia tidak perlu membuat hemodialisis. Dia bekam di titik hati juga.
Di mana titik hatinya? Titik hatinya itu ada di jempol kaki kita. Di mana di antara jari kaki kita, jari ibu dan jari bawah lah kita katakan, jari yang kedua tu di hujung sekali tu, bukan sini, ini usus besar, dekat hati, dekat bahagian kaki. Di situ kita bekam titik hati. Jadi kalau boleh kita bekam di titik itu, Masya Allah, Subhanallah. Kenapalah kita nak berlama-lama satu hari sampai 4 jam tidur di atas pembaringan kerana nak cuci darah? Dia kata, Pak Haji, macam mana tak cuci darah? Kalau tak cuci darah ni, badan jadi lemah, jadi letih, jadi apa semua. Sebab banyaknya kotoran yang tak boleh kita filterkan. Pasal apa kita tak filter? Dia kata nak filter macam mana? Buah pinggang tu dah rosak dah. Cara filter racun dalam tubuh badan kita bukan hanya buah pinggang tau. Apa dia lagi? Dia melalui kulit. Kulit tu macam mana? Macam mana nak filter? Hanya ada di dalam Islam saja. Boleh tak kalau saya nak filterkan darah saya dengan saya pergi menderma darah? Boleh tak? Tak boleh. Derma darah dengan bekam? Beza. Sangat-sangat berbeza. Bahasa Indonesia panggil berbeza. Apa dia? Keluar darah yang sama. Tak sama. Keluar darah melalui derma darah tu, dia keluar semua. Darah putih, dia keluar juga dengan darah merah. Keluar habis. Tetapi kalau dengan bekam ini, dia keluar darah-darah yang rosak. Kemudian bila dia keluar darah yang rosak, satu lagi, dia keluar zat besi yang berlebihan. Kenapa berlaku zat besi yang kelebihan? Itulah permasalahan hati. Masalah hati. Jadi oleh sebab itu banyak orang dia fikir bekam untuk jantung, bekam untuk blood circulation. Ya betul. Bekam untuk apa? Dia lupa bahawa dalam ilmu bekam al-hijamah ni ada dua yang paling penting, ialah hati dan ginjal. Dalam ilmu bekam ni 17, 19, 21 ni, iaitu hati. Keluarkan dulu daripada darah-darah beku di hati tersebut. Jadi kita bekam di titik hati. Hati kat mana ni? Ni jantung. Macam mana kita nak sebut jantung? Tengok sini. Jantung, hati. Hati di sebelah kanan sikit. Ini sebelah jantung. Jantung ni kita tengok ni ada kita punya kita kat sini. Tengok dia punya dua jari tak bawah tu. Itu dia. Itu bahagian jantung. Sebab tu orang yang nak membunuh tanpa keluar darah, dia tikam di sini. Tikam di sebelah ni. Ditekam ini, dia putuskan urat jantung. Berlaku pendarahan, mati. Tak keluar darah. Ini bukan nak ajar untuk siri masyarakat pula. Tak, bukan begitu. Nak bagi tahu kata titik ni kita boleh urut. Untuk bahagian jantung ni, kita urut dekat titik ni, di bahagian tengah ni. Jadi kalau kita pegang sini keras saja, ada satu urat yang macam menjala besar tu keras, itu masa jantung. Jadi kita main dekat situ, kita tekan itu, dia jadi macam dia jadi macam ada macam elektrik sikit. Itu urat jantung lah tu. Urat jantung sini. Jadi kita nak bekam di sini kah? Bukan bekam di bahagian depan, bekam di belakang lah. Sunnah Nabi, cari titik-titik sunnah Nabi tu. Tengok bawah sikit pada belikat. Belikat tu kita bekam dia punya dekat situ. Bila kita bekam dekat situ, tengok orang yang mempunyai perasaan yang aneh-aneh, yang mempunyai fikir yang aneh-aneh, fikir yang tak gembira, sudah mula jadi gembira dengan bekam. Akhirnya bila dia gembira, dia nak supaya kita mengulangi bekamnya lagi. Orang kata, betulkah Pak Haji bekam ni ketagih, kecanduan? Betul atau tidak? Tak betul. Itu sebab apa orang bekam nak minta dia bekam lagi? Ya, sebab apa kita tak mau bekam setiap bulan? Kan Nabi suruh kita bekam. Tidak menjadi permasalahan, bekamlah pada setiap bulan. Malah kalau orang itu stroke, bekamnya setiap hari.
Hai, bolehkah bekam setiap hari? Insulin dia diberi kepada pesakit kencing manis tu, dia bagi satu hari dia injection 4 kali. Apakah bekam kita tak boleh bekam pada setiap hari? Ini salah faham ya, salah faham. Baik, sebelum itu Pak Haji akan mengizinkan dulu waktu ini diambil dalam ruangan iklan. Okey, mari sama-sama kita saksikan iklan yang akan disiarkan di sini, insya-Allah. Silakan. Ya, tentang bekam ini menariklah. Buat sikit tambahan bagi teman-teman yang belajar dalam ilmu bekam ya, ahli hijamah. Pak Haji sebutkan apakah tujuan bekam sebenarnya? Untuk dapatkan rehat, rest, release. Supaya kita dapat tidur yang berkualitas, tidur yang berkualiti. Macam mana tu? Bekam di titik hati. Ingat, jangan lupa titik hati. Ya, kerana itu sangat-sangat penting. Yang kedua, jangan lupa di T11 dan T12. Titik ginjal ada 2 belah tu, kiri dan juga sebelah kanan. Jangan lupa di situ. Bekamlah, insya-Allah. Banyak kita dapat tolong orang. 2 asas itu, selain daripada titik-titik sunnah itu memang asas dah. Titik sunnah ya. Kemudian kita ambil di bahagian pinggang itu pun, itu juga adalah titik-titik yang seharusnya kita gunakan. Baik, alhamdulillah, syukur. Jadi oleh sebab itu, maka hati inilah yang menyebabkan dia rosaknya ginjal, sebab ada masalah hati. Memang betul lah, hati itu kan sebagai screen, sebagai filter untuk keluarkan racun dalam tubuh badan. Memang betul. Itu di antaranya. Baik. Begitu juga untuk darah tinggi ya. Darah tinggi, darah rendah. Ada seorang orang ni dia hantar kepada Pak Haji. Dia kata kadang-kadang darah jadi tinggi, kadang-kadang darah jadi rendah. Kami makan ubat ni tak menentu dah Pak Haji, dia kata. Makan-makan zat-zat dia darah rendah pula. Kadang-kadang dia makan jadi tinggi pula. Jadi darah rendah dan tinggi ni saling bergantian. Ini macam mana? Macam mana? Begitu juga dengan orang yang ada masalah kencing manis. Kadang-kadang gula tinggi, dah makan pula, dah gula rendah pula dah. Hyper jadi hypo. Ini yang tak difahami. Dan semalam ada orang juga dalam komentar tu, Pak Haji baca, dia kata, Pak Haji tolong cerita sikit tentang solar plexus. Wah, menarik ni. Jadi ada hubungan dengan solar plexus. Baik. Kalau kita belajar tentang ilmu iridologi, kita akan tengok jam pada jam pukul berapa. Mata belah mana ni? Pak Haji nak kena bayangkan dulu ni. Mata sebelah jantung lah. Mata sebelah kiri. Mata sebelah kiri itu ada lakuna, luka. Pada jam 3. Selalunya orang akan kata orang ni ada masalah jantung. Ingat ya, bagi mereka yang belajar iridologi, ingat pesanan Pak Haji dalam mazhab sijil yang kita lihat untuk jantung tu, tanda-tanda untuk jantung tu sebenarnya 80% bukan jantung. Tandanya pada tempat jantung, dia ada solar plexus. Solar plexus pula ni macam mana cara ya? Kita tengok. Baik. Solar plexus ni dia datang daripada masalah hati. Kita selalu jadi apa orang panggil, kalau bahasa di tempat Pak Haji ni dia panggil dia jadi macam kita jumpa, kita pergi di tempat yang kita takut, dia jadi cerin bulu roma, merindin. Bahasa Indonesia panggil merindin. Merindin, cerin bulu roma tu. Yang tu penyakit-penyakit yang macam tu lah. Dan kalau ada gangguan di solar plexus, inilah yang katakan gula jadi rendah. Kalau kita makan banyak jadi tinggi pula, makan ubat jadi rendah, jadi hypo jadi hyper. Macam mana? Darah tinggi macam tu juga. Darah tinggi jadi darah rendah. Aku dah tak tahu nak ubat apa dah. Nak ubat darah tinggi, dia jadi darah rendah pula. Darah rendah jadi pusing, teroyong-ayang seperti duduk atas bot. Darah tinggi dia jadi hitam macam nak pitam. Sebenarnya nak ubat apa? Apa yang mesti kita ubah? Ini yang Pak Haji nak sampaikan ini, bahawa dia mesti dibetulkan balik. Apa dia? Mutiara. Ambil balik sebut mutiara. Dia jadi macam ni sebab kerana masalah di liver, di hati. Menarik sekali ni.
Jadi insya-Allah Pak Haji rasa kalau kita dapat menggunakan ini, masya-Allah. Baik. Orang yang ada masalah hati ni, dia cenderung nak jadi gemuk kalau dia jadi fatty liver. Tapi kalau hati dia mula rosak, hati dia mula jadi cirrhosis, hepatosis, dia dah jadi rosak, dia nak jadi hilang selera makan. Lama-lama dia kurus, dah hilang selera makan. Jadi itu adalah masalah daripada masalah hati. Jadi bila dia hilang, kemudian dia selalu kita tengok nak muntah, dia nak loya. Itu masalah hati dah mula. Hati ni satu benda yang licin. Cubalah kita pergi ambil dia punya hati. Takkan nak tengok hati orang pula ya. Kita tengok hati lembu lah, tengok. Hati lembu lah perbandingan dia. Ambil hati lembu, tengok licin. Hati macam tu, dia licin, dia tak boleh jadi menggerutu. Kalau menggerutu itu menandakan kerosakan pada hati. Jadi ada hati manusia yang sudah jadi menggerutu. Dia jadi keras. Itu dipanggil cirrhosis. Dia mula nak jadi kanser. Sebab hati itu dia kena sifat dia lembut. Jadi kalau dalam pengobatan yang tertua dia kata hati ubatnya dengan hati. Hati ubatnya dengan hati. Ni lagi menarik. Minyak daripada hati lembu boleh digunakan. Minyak daripada hati lembu, ya itulah paling mudah. Mana nak ambil minyak daripada hati lembu? Ya ambil hati lembu saja, kita bakar. Bakar elok-elok. Lepas tu dipotong sedap begitu. Ambil setiap hari. Kalau dah sampai orang tu dah jadi macam, kalau di tempat Pak Haji dia panggil sasau. Sasau. Sasau ni dia bukan gila lagi tau. Dia bukan gila, dia belum sampai ke darjat gila. Kemudian dia jadi sasau, lepas tu dia jadi gila. Kalau bahasa Indonesia dia jadi galau. Dia jadi galau, kemudian boleh jadi gila. Hati kerbau. Hati kerbau. Ambil hati kerbau. Biiznillah. Sembuhlah dengan izin Allah. Ya, kalau belum sampai ke tahap sasau atau galau ini, ambillah hati lembu pun sudah memadai. Bakar dia, makan dia selama 40 hari. Eloklah hati itu balik. Allah buat dia jadi macam tu. Ya, hati diubat dengan hati. Masya Allah. Subhanallah ya. Itu adalah di antaranya. Kemudian seperti mana yang Pak Haji sebut bahawa masalah hati ni kita boleh nampak pada kulit. Bukan hanya pada tapak tangan jadi merah, tapak kaki pun merah. Bila tapak kaki merah tu menandakan bahawa hati. Lidah pun jadi merah. Jadi itu adalah di antaranya. Kemudian kulit-kulit juga menjadi merah. Dan yang paling penting ya, orang yang ada masalah hati ni, kalau bulan puasa lah, bulan puasa dia susah sikit dah, dia terik sikit. Pasal apa? Dia air liur dia tu kering. Air liur dia tu kering. Lebih kering pada orang lain. Jadi dia lebih dahaga pada orang lain. Dahaga. Sebab apa? Dia kering dalam tubuh badan. Sebab masalahnya adalah masalah liver. Dan dia selalunya akan jadi letih. Dan dia ada kebas-kebas. Orang ni sampai kesemutan. Ada orang selalu datang. Dia kata, Pak Haji, aku ni kesemutan. Kesemutan di bahagian mana? Sebelah kanan, sebelah kiri. Dia kata kedua belah itu aku kesemutan. Kedua belah itu tulang belakang. Sebelah saya Pak Haji, sebelah kanan. Itu hati. Itu hati. Kebanyakannya orang yang mula kesemutan di sebelah kanan, itu adalah hati. Jadi oleh sebab itu maka kita kena ambil perhatian bahawa kalau berlaku begini, maka kita kena cepat-cepat merawatnya dan juga sebagainya. Jadi boleh kita gunakan ini antaranya. Baik. Boleh jadi hati ini dia rosak kerana hepatitis B, C, dia boleh kena penyakit hepatitis. Pak Haji dah sebut dah. Kalau kita baca dalam buku Jawi Medherb 1, 2, 3, Pak Haji pernah lupa duduk dalam buku mana yang Pak Haji tulis tu, ada cerita bagaimana merawat penyakit hepatitis. Hepatitis ni ingat ada 3 herba kita yang paling bagus. Pertama pegaga, teh herba. Yang kedua spirulina. Yang ketiga ialah omega 3. Percampuran di antara ketiga ni masya-Allah untuk hepatitis dengan izin Allah. Tetapi sekarang yang lebih tinggi adalah SJ2,
Hanya satu jenis ya, bentuk kapsul untuk hepatitis. Jika kami guna embun pagi boleh tak? Boleh. Untuk tujuan hepatitis. Baik. Yang kedua, boleh juga menyebabkan rosaknya masalah hati ni kerana ada masalah parasit dan juga bakteria. Parasit, bakteria ni racun lah. Meracun. Kita kena ingat bahawa parasit, selain pada kita selalu sebut parasit tu macam cacing ya. Itu juga penting. Sangat-sangat bakteria. Jadi oleh sebab itu kalau kita di kampung dulu, cara nak berubat untuk orang kena penyakit cacing. Penyakit cacing yang teruk ialah penyakit, kalau di tempat Pak Haji dia panggil untut. Untut. Untut tu apa dia? Kakinya besar. Itu untut. Atau kalau di Indonesia dia panggil kaki gajah. Kita pun orang panggil juga kaki gajah. Itu salah satu daripada nematod. Salah satu daripada cacing. Ataupun dia jadi macam dia selalu sakit perut dan sebagainya. Itu adalah masalah cacing. Macam mana cara nak menghilangkan sakit cacing ni? Kalau di tempat Pak Haji, dia panggil satu pokok namanya pokok juak. Pokok juak itu pokok kasia. Pokok kasia tu pokok gelenggang lah. Pokok gelenggang kecil. Kecil. Bunga dia kuning juga, tapi dia kecil. Dia ambil pucuk dia tu untuk buat ubat bagi lawas. Kulitnya untuk gatal-gatal, namanya gelenggang. Kasia alata. Itu. Tapi ini pokok besar. Macam pokok mangga tu. Pokok juak ni, bunganya juga warna kuning. Daunnya itu direbus. Kalau anak-anak dia buat mandian untuk sakit cacing. Kalau kita ambil, kita minum khususnya untuk cacing yang sudah masuk di dalam tubuh badan kita, yang antaranya merosak di hati. Boleh ambil dia, boleh buat ulam dia daripada pucuk juak ini. Kalau di Indonesia dipanggil pokok apa ya? Pokok juak ini, sebentar Pak Ji fikirkan. Pokok johar. Pokok johar. Nanti kita tengoklah dalam internet ni pokok johar. Perlis panggil juak. Kalau di tempat lain Pak Ji pun tak tahu, sebab pokok ni jarang-jarang sekali dah orang menggunakan. Sebenarnya pokok johar ni, pokok juak ni banyak ubatnya. Dia salah satu ubat untuk penyakit kencing manis. Daunnya tu kita boleh guna. Dan dia juga untuk jenis semua bakteria. Jadi oleh sebab itu maka kita sebutkan bahawa dia juga ada untuk bakteria pembunuh. Bakteria-bakteria yang masuk dalam tubuh badan kita boleh hilang racun dengan pokok juak. Jadi kalau kita ambil batangnya itu, kita rebus, akarnya juga bagus, dia jadi pelawas. Dia jenis kasia, jenis pokok gelenggang. Beza gelenggang. Pokok gelenggang ni bahasa Indonesia panggil ketepeng. Ketepeng bukan pokok ketapang ya. Ketepeng ni pokok kecil. Lihatlah balik kasia alata. Masya Allah. Baik, itu ada di antaranya yang boleh menyebabkan masalah di hati, iaitu bakteria. Boleh datang juga kerana parasit daripada cacing yang banyak dalam tubuh badan, kerana telur-telur cacing itu jadi racun. Jadi sebab itu kita kena lihat betul-betul ya, bahawa pada masalah cacing juga boleh menyebabkan permasalahan. Begitu juga ubat-ubat. Ubat juga boleh menyebabkan. Sebab itu kalau kita ambil ubat, misal kata banyak sangat antibiotik, ya, sakit antibiotik, dia akan pergi merosak liver, hati. Jadi oleh sebab itu antibiotik ni pun kita kena tahu sejarah antibiotik. Orang yang buat antibiotik sebut, Pak Ji baca dia punya sejarah antibiotik ni, dia kata kita tak boleh guna sampai apa disebut sebagai orang yang sentiasa sakit apa semua antibiotik. Sakit apa, demam antibiotik, sakit telinga antibiotik, sakit gigi antibiotik. Sebab itu ada seorang doktor, dia cuba tulis di dalam, dia kata bad doctor. Bad doctor ni dia tulis bagaimana doktor-doktor mengambil satu jalan ringkas.
Dalam ringkas, untuk orang sakit bagi antibiotik. Padahal antibiotik ni kita tak boleh ambil berterusan banyak-banyak sebagainya, dia akan mengganggu liver. Itu yang kita kena ingat sungguh-sungguh. Begitu juga dengan orang yang banyak ambil alkohol, arak lah sebagainya. Tak boleh. Kalau di Indonesia dia panggil cap tikus apa semua, tak boleh ambil gula aring daripada nira aring, tak boleh macam tu ya. Kalau ambil, dia akan mendatangkan masalah liver. Itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu dia akan ganggu dua saja. Ingat, selalunya dua-dua organ kita yang akan terkontaminasi, dia ada kaitan hati dan buah pinggang. Ingat, rosak hati menandakan permulaan akan rosak buah pinggang. Bukan rosak hati itu maksudnya hati itu dah rosak, bukan. Dysfunction hati. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi oleh sebab itu maka kita lihat ya, bahawa apapun apabila kita ambil ini ya, kalau dalam hadis Nabi SAW dia suruh makan sup. Sup. Sup ni kan lemak Pak Haji. Macam mana pula lemak nak gunakan untuk kita nak ubat di hati kan, sup ini. Jadi kita sebelum kena penyakit hati, kita kena banyak makan sup. Sup apa? Sup sayur. Sup sayur tu bagus sekali kita ambil untuk nak detoksifikasi. Sebab itu Rasulullah SAW dia suka makan sup. Salah satunya talbinah. Talbinah ni sup kata Haji. Tak, talbinah kita pun tahu talbinah itu dia mencampurkan di antara bijirin. Ambil bijirin yang dicampurkan dengan susu. Itu adalah antaranya. Dan antaranya ialah menggunakan bali, Masya Allah. Jadi banyak yang kita tak faham ya. Selalunya kita sebut makanan Rasulullah SAW itu diambil daripada gandum. Ya, banyak orang sebut gitulah, gandum. Tapi dalam pengkajian yang dilakukan oleh Ustaz Adnan Fazil, Masya Allah, bukunya Masya Allah, banyak sekali bukunya. Kita boleh merujuk bukunya peribadi Rasulullah SAW itu menyatakan bahawa Rasulullah ini dia banyak ambil gandum, tetapi gandum pada ketika itu bukan gandum yang kita tengok sekarang ni, tetapi gandum yang dibuat daripada spesies bali. Bali itu macam mana itulah. Kalau kita nak tengok, kena datang kat Malaysia lah. Ada banyak bali yang kita jual kat sini ya. Bali ada yang besar, lebih kurang bukan sama seperti Pak Haji kata, tapi lebih kurang. Macam kalau kita di Indonesia ada pokok jali-jali. Ada pokok jali-jali. Pokok jali-jali. Pokok jali-jali itu monokot. Monokot artinya apa? Dia diuretik, dia antiparetik, dia menghilangkan panas badan, dia untuk demam, dia untuk urinary, untuk buah pinggang. Tengok tu. Bila dia pergi ke buah pinggang saja, dia memperbaiki hati jali-jali. Itu adalah antaranya. Jadi itu adalah apa yang Pak Haji nak sebutkan, ialah dalam pengobatan itu sebagainya. Cumanya begini. Ada satu lagi pertanyaan yang selalu diberikan lah. Pak Haji ambil sikit kesempatan ni untuk nak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dia kata, herba ni kita nak masak kita nak masak macam mana? Yang mana lebih baik? Kita masak dalam periuk tanah atau kita masak di dalam periuk kaca? Ataupun sekarang ni ada macam Vision lah, macam-macam lah produk-produk periuk kita yang istimewa ni, yang pada hari ni dan sebagainya itu. Baik, kita kena ingat macam ni. Ini yang art ini, yang semua very fokus. Very fokus apa yang Pak Haji nak sebut. Seni dia orang dulu. Seni dia semua ubat-ubat herba dimasak dalam periuk tanah. Soalan dia kenapa? Selalunya orang sebut ni, tengok ya, periuk tanah ni dia lambat panas dan lambat hilang dia punya panas dia. Jadi bahannya itu tak merosakkan. Betul tak? Betul. Tetapi yang sebenarnya apa dia? Bila sesuatu herba yang mempunyai keracunan dimasak dalam periuk tanah tu dia ada ikatan ion.
Ion lah kita panggil, kalau Indonesia panggil ion ya, ion. Maka dia ikat racun. Periuk tanah itu sendiri menjadi pengikat racun yang ada kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi tak timbul isu minum tumbuh-tumbuhan yang ada racun. Pak Haji dah cerita dah dia punya semalam macam mana Allah bagi satu mekanisme kepada kera. Bila dia makan buah pisang yang ada dia punya racun yang orang tahan di atas pokok getah, ya, pokok karet itu, karet. Bila orang letak atas pokok karet, lepas tu dimakan oleh dia punya dimakan oleh kera. Kera tahu kata itu ada racun, dia cepat lari ke bawah, dia makan tanah. Kera ni dia makan tanah. Bila dia makan tanah, hilanglah keracunannya. Begitu juga herba dimasak di dalam periuk tanah. Periuk tanah tu clay pot itu, itu dia clay pot ni kita panggil. Clay pot itu kalau kita simpan sayur dalam clay pot, simpan itu, masuk kita punya sayur situ, kita tutup dia punya atas ni 1 minggu duk fresh lah. Kalau kita simpan sayur dalam peti sejuk lah kata, fresh, tapi fresh lembut, tapi ini fresh. Pasal apa? Kenapa periuk clay, periuk tanah, Indonesia panggil keramik, kenapa keramik ini dia boleh tidak, dia jadi preserve, dia jadi bahan untuk mengelakkan, kerana apa? Dia ada ion. Jadi oleh sebab itu manusia ni asal daripada tanah. Dia panggil tin. Tin ini iaitu tanah liat. Manusia ni pun asal daripada tanah liat. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita masak ubat-ubatan ni, terbaiknya di dalam periuk tanah. Buka saja kapsul atau tak payah buka kapsul, masuk ke dalam periuk tanah, direbuskan. Begitu juga kita buat untuk ubat liver. Ubat liver ni kita kena ingat bahawa salah satu orang jadi obes ya, Pak Haji nak sebut ni adalah orang-orang yang obes ni. Jadi orang yang obes ni macam mana cara untuk dia nak kuruskan? InsyaAllah kurus. InsyaAllah kurus. Kalau Pak Haji bagi yang ni, semua dah jadi kurus insyaAllah. Tapi kena masak dalam periuk apa? Masak di dalam periuk tanah. Kalau bukan periuk tanah, periuk kaca tak boleh. Vision pun tak boleh. Ini bukan vision lagi, ya. Ini adalah mission. Jadi kita ambil daripada periuk tanah tu, kita masukkan 3 herba. Ini penting ni, dengar ni, tulis. Yang pertama, Laos. Tak pernah dengar herba Laos ni. Negara Laos pernah lah dengar. Laos, Kemboja, Vietnam. Laos itu panggilan di Indonesia. Di Malaysia panggil lengkuas. Oh, lengkuas satu. Yang kedua apa dia? Kita gunakan kunyit. Kunyit, lengkuas. Elok lah ni. Nak masak apa pula ni? Kemudian yang ketiga, daun salam. Inilah tujuan yang Pak Haji duk ambil daun salam tu. Cuba ambil tengok daun salam. Kita tengok, ini dia. Ini nak bagi kurus badan tujuannya. Jadi ketiga-tiga kunyit, mudah sangat kan? Kunyit campur dengan apa? Lengkuas campur dengan daun salam. Masya Allah, daun salam. Ni banyak ni daun salam. Ni dah siap dah ni. Daun salam. Jadi kita campur ketiga-tiga itu, kita rebus dalam periuk tanah. Bila kita rebus dalam periuk tanah, maka dengan sendirinya dia akan jadi ubat untuk rawat hati, liver kita. Bila dia rawat liver kita sihat, orang tu dia tak gemuk. Dia turun badan sihat ya. Tengok pula dah jadi kurus dah. Kita pun dah tak kenal dah. Itu tengok macam gemuk. Macam Pak Haji dulu. Pak Haji duduk macam tu, gemuk ya. Masa pergi ke Irian Jaya, gemuk saja. Sampai di Irian Jaya, ni nak cerita sikit pada bapa ibu yang dengar ni, menarik sungguh. Orang di Irian Jaya ni, Ustaz Fazlan ni, dia buat mandian. Dia kata
Pak Haji dah sampai di sini, Pak Haji kena mandi. Allah, mandi tak apa, biasa lah. Mandi dalam rumah. Tak, mandi depan rumah. Tu dia nak mandi depan rumah. Jadi orang ramai pula tu. Ramai lagi pada orang di Irian Jaya tu yang duduk tu, makcik-makcik pun ada, pakcik-pakcik pun ada. Ramai nak kena mandi depan rumah. Cuba bayang dia macam mana. Lepas tu nak kena buat macam mana? Pakailah kain sarungnya, pakailah bajunya, duduklah depan rumah tu. Depan rumah tu dia masak. Dia masak herba. Dia masak yang Pak Haji lihat tu, sebab boleh tahu, sebab dia kata bila duduk dekat atas kursi tu, kita kena kacau dia, kucai dia tu, bagi dia keluar uap tu. Ada daun pisang, ada daun mangga. Yang lain tu wallahu alam, sebab daun di Irian Jaya yang dia dah rebus dah, Pak Haji pun tak tahu apa dia yang digunakan. Mandi depan orang ramai tu, dia ambil dia punya tikar mengkuang. Tikar mengkuang kan, tikar apa tak, tikar daun-daun tu lah. Dia buat itu, dia suruh kita duduk dalam tu, dia tutup dekat atas. Sauna lah maksud dia, sauna. Jadi sauna ni memang bagus sungguh-sungguh. Ya Allah ya Rabbi, dia keluar keringat kita, dia keluar apa tu, Allah rasa ringan dah. Kemudian dia pesan sampai di sini HP tak boleh guna. Handphone tak boleh guna. Sebab apa? Tak ada line. Allah, cuba bayang tengok. Kita duduk tengok sehari 4 jam duduk tengok handphone tu, tiba-tiba tinggal sebelah, kena mandi tu pula, duduk dalam keadaan Allahu Akbar. Seolah-olah macam tak mau balik. Nak duduk terus kat situ. Pasal apa? Hilang semua berat badan kita, semua tu hilang. Pak Haji dulu gemuk macam tu. Gemuk sungguh-sungguh. Dan dia sebagainya macam tu lah. Macam budak tu yang gemuk tu. Jadi kita gemuk macam tu. Jadi subhanallah, macam mana nak bagi kurus? Dan kita kena lihat bahawa orang perempuan 2 kali ganda gemuk daripada orang lelaki. Pasal apa orang perempuan lebih banyak gemuk pada orang lelaki? Wallahu alam. Itu tak bolehlah kita jawab, ya. Jadi apa pun kita tengok kepada bahagian perut. Kalau orang perempuan dialah 80 cm. Kalau orang lelaki 90 cm. Kalau ukurnya itu lebih daripada itu dan sebagainya, itu dah gemuk tu, obesity. Baik, apa yang Pak Haji nak sebutkan ini ialah ketiga-tiga tadi, kunyit, lengkuas dan juga pokok daun salam tadi direbus sampai mendidih. Kita minum. Untuk masalah hati, untuk masalah obesity, badan akan jadi fresh. Bagaimana kalau saya tidak mau minum? Saya tak mau minum, boleh buat sauna. Yang ni yang Pak Haji nak cerita ni pasal boleh buat sauna. Jadi maksudnya apa dia? Ambil ke kunyit, potong-potong dengan lengkuas, ambil dia itu dengan daun salam, kita rebus, kita jadikan sauna. Kita jadikan apa? Sauna. Masya Allah. Lengkuas ni, tuan-tuan tahu tak lengkuas ni? Laos ni. Lengkuas ini dia bukan halia. Dia keluarga halia. Di sini dekat Merbuk ni ada satu orang, Masya Allah, Pak jumpa hari tu seorang orang daripada bangsa Cina masuk Islam, dia kahwin orang sini, rumah dia buat lengkuas je. Lengkuas ni elok, kalau kita buang cantik, nampak merah cantik saja. Ya, kita bersihkan dia punya elok. Dia kata permintaan lengkuas begitu tinggi sekali. Pak Haji cuma sebut saja, orang hari ni dia tak tahu lengkuas tu fungsi untuk apa. Kalau dia tahu lengkuas fungsi itu untuk apa, nescaya semua rumah orang akan menanam lengkuas. Hari ni lengkuas mana ada dah. Pakat tak mau tanam. Bunga kantan pakat tak mau tanam. Lengkuas tak tanam. Kunyit pun susah nak jumpa dah di rumah, pakai beli ya. Dia kata Pak Haji buat mudah-mudah, buat susah-susah beli buat apa. Baik, lengkuas ni sebenarnya dia banyak ubat. Antaranya ialah untuk penyakit kencing manis. Terbaik lengkuas ini kita gunakan untuk pesakit kencing manis. Masya Allah. Kemudian juga kita gunakan lengkuas ini khususnya adalah untuk apa dia? Untuk kanser. Kanser dan permasalahan di payudara dan juga di paru-paru.
Lengkuas untuk demam, infection, lengkuas. Kalau kita kata hari itu kita belajar halia, kita belajar kita belajar zanjabil. Zanjabil itu boleh jadi lengkuas. Lengkuas juga. Masya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah kita lihat bahawa lengkuas ini juga yang paling baiknya ialah untuk kesuburan. Untuk orang yang mempunyai permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan count of sperm atau mobility daripada sperm tak kuat, maka dicadangkan ambillah lengkuas. Selain daripada itu, boleh guna sayur-sayuran. Sayur-sayuran apa boleh kita gunakan untuk kesuburan ini? Yang ada lycopene. Apa tu yang ada lycopene? Lycopene tu apa dia? Buah tomat. Bahasa Indonesia panggil tomat, bahasa Malaysia panggil tomato. Ya. Dan kita ambil yang ada papain. Papain tu apa? Papain tu kita ambil daripada betik tomato, dan kita juga boleh ambil daripada buah semangka. Semangka. Semangka bukan buah nangka, buah tembikai bahasa Malaysia panggil, Indonesia panggil semangka. Jadi ada 3 buah yang Pak Haji pesan kat sini yang boleh meningkatkan mobility sperm dan juga count of sperm. Buah tembikai atau buah semangka, lycopene, ataupun kita ambil daripada buah tomato, dan juga daripada papain yang kita ambil daripada buah betik papaya, carica papaya. Kita ambil itu. Itu adalah herba yang sangat baik untuk count of sperm dan juga untuk mobility sperm tersebut. Masya Allah. Baik, jadi Pak Haji nak kembali semula kepada rumusan tentang daripada daripada mutiara ini tadi, ya, mutiara hitam, mutiara putih, yang mana yang lebih baik kita gunakan? Mutiara hitam ataupun yang putih? Yang hitam itu kita boleh juga gunakan yang terbaiknya, yang lebih sejuk ialah yang hitam. Jadi kalau kita nak gunakan yang lebih sejuk, kita gunakan yang hitam. Itu adalah di antaranya. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan juga, bahawa mutiara ini juga dia seperti mana yang sebut tadilah, apa tu, dia jadi fikiran, gangguan fikiran, stres dan sebagainya. Jadi kita boleh menggunakan itu, dan dia jadi panas dan sebagainya. Baik, Masya Allah. Itu sajalah yang rasanya yang boleh Pak Haji sampaikan, khususnya bagi orang yang ada masalah daripada masalah-masalah yang ada hubungan dengannya. Bolehlah kita menggunakan daripada mutiara ini. Jadi itu yang Pak Haji nak sampaikan, insya-Allah. Terima kasih semua, terima kasih yang mengikuti program Pak Haji ni. Ya, dah lama juga program kita berjalan ni. Pak Haji tengok ada kurang lebih 300 orang yang setia, yang dengar setiap hari. Apa yang Pak Haji sebut ni yang ada kebaikan pada diri bapa ibu, tulislah. Kerana ilmu ni sudah langka, macam Pak Haji sebutlah. Bukanlah Pak Haji nak sebut kata tidak ada orang, ramai yang ada lagi ilmu-ilmu herba ni, orang tua kita tu. Tapi mana ada masa kita nak berjalan, nak pergi cari. Ya, dengan cara inilah satu kaedah, tulis apa yang Pak Haji tulis tu. Nanti kalau program sijil, program-program kita hadir nanti, yang mana yang tak faham tu, bertanya lagi. Ni Pak Haji daripada kuliah hari tu saya dengar Pak Haji kata begini-begini, bagaimana cara yang sebenarnya. Itu adalah satu kaedah pembelajaran yang lebih lagi. Terima kasih. Jangan lupa semua minum Black Radikku. Jangan lupa embun pagi dan juga SJ2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.